Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Menyambung sedikit daripada surah Al-Kahfi, bacaan daripada tafsir Ma'ariful Quran karya Mufti Syafiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Setelah dinyatakan bahawasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dengannya baginda memberi berita gembira dan juga memberi berita ancaman. Memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawasanya mereka akan memperoleh ajran hasana, balasan yang baik yang mereka akan berada di dalamnya buat selama-lamanya. Dan memberi berita ancaman kepada orang-orang yang menolak Rasul, menolak Al-Quran, menolak agama, dengan azab yang pedih di hari akhirat. Ba'san syadidan ditafsirkan di sini, ba'san syadidan, azab yang pedih di akhirat. Mengapakah ditafsirkan seperti itu? Mengapa tidak dihamalkan, tidak dimaknakan sebagai azab yang pedih di dunia? Zahirnya ditakdirkan azab yang pedih itu dengan makna azab yang pedih di akhirat berdasarkan muqabalah, berdasarkan kesesuaian muqabalah, iaitu selepasnya dinyatakan orang-orang yang beriman akan mendapat ganjaran yang berbentuk syurga, iaitu di akhirat. Maka azab yang disebutkan sebelumnya maksudnya juga adalah azab di akhirat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapakah ba'san syadidan itu ditafsirkan sebagai azab di akhirat? Kerana kalimah ba'san syadidan itu sendiri yang menggambarkan azab yang luar biasa yang akan dikenakan kepada mereka. Dan yang ketiga akan menyusul keterangannya. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu waladah. Wa yunzira,
masih lagi ataf kepada liyunzira ba'san wa yubashshiral mu'minin wa yunzirah. Maknanya tiga perkara ini adalah merupakan di bawah natijah daripada pengutusan Rasul. Natijah, saya dah sebutkan siang tadi, liyunzira, lam itu ditafsirkan sebagai lam lis-sayrurah. Kami telah turunkan kitab kepada hamba kami itu, natijahnya hamba kami itu memberi amaran. Yang kedua, memberi berita gembira. Yang ketiga, memberi amaran. Memberi amaran. Maka di sini persoalannya, bukankah tadi sudah disebutkan memberi peringatan tentang azab kepada tidak dinyatakan kepada, betul? Wa liyunzira ba'san syadidan min ladun. Dalam ayat sebelum ini tidak dinyatakan maf'ul. Siapakah orang yang diberi berita gembira, diberi berita azab? Tidak dinyatakan. Maf'ulnya itu dihazafkan. Maf'ulnya itu dihazafkan. Liyunzira ba'san syadidan min ladun. Liyunzira ba'san syadidan min ladun. Di sana tidak dinyatakan apa dia? Tidak dinyatakan maf'ulnya. Kepada siapa? Kepada siapa Rasul ini memberi berita amaran? Kita belajar dalam ilmu balaghah, hazful ma'mul lit-ta'mim. Menghazafkan ma'mul, iaitu maf'ul, tujuannya adalah untuk umum. Untuk apa dia? Untuk umum. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dihazafkan akan engkau kami meminta pertolongan. Tidak dinyatakan pertolongan dalam perkara apa. Bila tidak dinyatakan, dalam bahasa Arab dipanggil, iaitu dia menunjukkan pertolongan yang kita mohon dan kita perlu daripada Allah dalam semua perkara. Ta'mim. Ta'mim. Maka begitulah juga liyunzira ba'san syadidan. Maf'ul di sini adalah al-kafirina umuman. Supaya hamba kami itu memberi peringatan kepada semua orang kafir. Memberi peringatan kepada semua orang kafir. Ditakdirkan begitu. Secara umum. Orang kafir yang bentuk kesalahannya, bentuk akidahnya, bentuk penyelewengannya yang macam mana pun, maka Rasul itu datang liyunzira ba'san syadidan kepada mereka. Bahkan bukan sahaja orang-orang kafir, liyunzira ba'san syadidan, juga inzar ataupun peringatan kepada azab di hari akhirat itu kepada orang-orang yang berkelakuan, yang mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang kafir tersebut. Lalu pada ayat yang ketiga ni, wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Seolah-olahnya ada pengulangan. Sebenarnya tidak ada pengulangan. Disebutkan lagi sekali. Sebenarnya tiada pengulangan berlaku. Kerana apabila syariat memberi amaran secara umum tentang dosa, hindarlah kamu daripada dosa, contoh ayat dia. Kemudian syariat sambung pula, hindarkanlah kamu daripada syirik, membunuh, derhaka ibu bapa,
membunuh, syirik, derhaka ibu bapa, dia termasuk dalam dosa. Tetapi diulang lagi itu disebut apa? Disebut disebutkan zikrul khasi ba'dal 'ami untuk apa? Lil ihtimam. Apa dia? Menyebut sesuatu dosa, kesalahan, kekufuran yang khusus, ataupun menyebut golongan-golongan kafir yang khusus selepas telah memberi isyarat kepadanya secara umum, dipanggil apa dalam ilmu balaghah? Lil ihtimam, untuk menjelaskan peri beratnya kesalahan ini. Peri apa? Peri beratnya kesalahan ini. Tinggallah kalian semua dosa. Kemudian disebut lagi sekali, tinggallah kalian syirik, membunuh, menderhaki ibu bapa. Menunjukkan syirik itu dalam banyak-banyak dosa dia besar. Membunuh dia besar. Menderhakai ibu bapa dia besar. Itu kaedahnya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan supaya yang ini supaya di sini kita tafsirkan, kalau tadi supaya Rasul ini memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang khusus, yang melakukan kesalahan yang khusus. और ताकि कुफ्फार में से बिलखुसूस उन लोगों को अज़ाब से डराए जो यूं कहते हैं कि नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला औलाद रखता है और औलाद का अकीदा रखने वाले काफिरों का आम काफिरों से अलग करके इसलिए बयान किया गया कि उस बातिल अकीदा में अरब के आम लोग मुशरिकीन यहूदी नसारा सब ही मुब्तला थे. Jadi disebutkan supaya Rasul itu, supaya hamba kami itu memberi peringatan azab. Wa yunziral ladzina qalu, memberi peringatan amaran azab kepada siapa? Kepada alladzina, orang-orang yang qalu, na'udzubillah. Tengok dalam terjemahan ni, orang-orang yang na'udzubillah, mereka kata apa? Qalu ittakhadallahu walada, na'udzubillah, mereka kata Allah mengambil anak. Allah itu ada anak. Allah itu ada anak. Kata pentafsir, dalam banyak-banyak perkara akidah beriktikad bahawasanya Allah mengambil anak disebutkan secara khusus. Tadi saya dah sebutkan untuk menyatakan begitu beratnya perkataan yang mereka telah dustakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardh wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit, 7 petala langit, 7 petala bumi merekah, pecah, meledak. Takadus samawati yatafattarna, takadus samawati yatafattar wa tanshaqqul ardu wa takhir, dan gunung itu rebah ke bumi. Marah sangat dengan orang yang keluar daripada mulut dia, mereka mengatakan Allah itu mempunyai anak. Maka itu sebab yang pertama. Besar sangat ni kesalahan akidah menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam ayat yang lain, dalam surah Saffat,
astafal banati 'alal banin. Allah Taala tanya mereka, adakah Allah Taala telah pilih anak lelaki, Allah Taala telah pilih anak perempuan berbanding anak lelaki? Kamu wahai orang musyrikin. Jadi yang beriktikad Allah ada anak ni orang musyrikin beriktikad, orang Yahudi beriktikad, orang Nasrani beriktikad. Itu sebab yang kedua, mengapakah di-highlightkan, disebut secara khusus tentang kesalahan akidah ini? Kerana pada ketika itu kebanyakan orang kufar mempunyai iktikad seperti ini. Kalau orang musyrikin mengatakan Allah ambil anak perempuan, malaikat anak Allah. Kalau orang Nasrani, Nabi Isa. Orang Yahudi, Nabi Uzair. Astafal banan. Allah Ta'ala tanya kepada orang-orang musyrikin, kamu ni memang pelik. Kamu benci anak perempuan. Anak perempuan yang kamu benci itu kamu bagi ke Allah. Paling kurang, ini bahasa tanazul je. Nak nisbahkan, nisbah anak lelaki. Adakah Allah Ta'ala memilih anak perempuan berbanding anak lelaki? Bagaimana kamu boleh berfikir dengan fikiran yang begitu teruk seperti itu? وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. Kita berlindung daripada bermudah-mudah dengan golongan yang berakidah bahawasanya Tuhan itu mempunyai anak. Sama ada daripada golongan musyrikin, golongan Yahudi ataupun golongan Nasrani yang mengatakan Jesus, Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Ayat yang seterusnya, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ना तो उसकी कोई दलील उनके पास है और ना उनके बाप दारों के पास थी. बड़ी बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. Malahum, mereka-mereka yang mendakwa Tuhan itu mempunyai anak, malahum, tidak, ma itu tidak, lahum, ada bagi mereka, bihi, pada apa yang mereka dakwakan itu, min ilmin, malahum bihi min ilmin, tidak ada sebarang pengetahuan. Tidak ada sebarang pengetahuan. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, min yang ada di sini dipanggil min zaidah. Di dalam Al-Quran tidak ada min zaidah. Ini istilah saja dalam Nahwu. Min zaidah istilah Nahwu. Maka faedah daripada min ini iaitu takkid. Sebenarnya sudah memadai malahum bihi ilmun, tapi ditambah min ilmin. Tidak ada bagi mereka pada apa yang mereka iktikadkan itu sebarang pengetahuan. Kita kena terjemah seperti itu. Tidak ada bagi mereka pada apa yang mereka iktikadkan itu sebarang pengetahuan. Mereka pun tak ada pengetahuan. Mereka pun tak ada pengetahuan. Dan tok nenek mereka pun tidak ada pengetahuan. Tak ada. Maksudnya apa? Maksud ayat ini, apa yang mereka buat itu tidak didasarkan oleh sumber ilmu yang muktabar.
Ini antara cara Al-Quran berhujah dengan golongan-golongan berakidah batil. Seperti akidah mendakwa Allah Ta'ala mengambil anak. Bagaimana dihujahkan? Dihujahkan kepada mereka, ya, kalau kamu dakwa bahawasanya Tuhan itu mempunyai anak, maka apa sumber kamu? Apa sumber kamu? Sumber kamu yang menyatakan bahawasanya Jesus itu adalah anak Tuhan. Uzair itu adalah anak Tuhan. Dan juga malaikat itu adalah anak Tuhan. Maka ada sebahagian mereka jawab, sumber mereka ikut nenek moyang. Orang musyrikin dia jawab macam tu. Mengikut nenek moyang ni, yang nenek moyang pun ikut nenek moyang dia, ini bukan sumber ilmu. Ini bukan sumber ilmu. Ini adalah ikutan-ikutan. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah tanya, bagaimana kalau nenek moyang kamu tu sendiri sesat? Kamu ikut juga ke? Ditanya pula, kamu ambil yang akidah ini ambil daripada kitab mana? Yang diturunkan daripada langit. Adakah kitab yang menunjukkan kepadanya? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Adakah kamu dalam perkara yang kamu iktiqad ni ada kitab yang kamu belajar, yang dalam kitab tersebut menyatakan seperti itu? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Innalakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun balighatun ila yaumil qiyamah. Jadi, adakah kitab? Itu Quran bertanya kepada mereka. Bertanya pula kepada orang Nasrani yang kamu mengatakan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Adakah ada dalam kitab yang kamu baca? Adakah dalam kitab yang kamu baca tu? Mereka berhujah. Mereka ini anak tu, bahawasanya mereka itu anak Tuhan. Bukan Nabi Isa anak Tuhan. Mereka pun anak Tuhan. Mereka pun anak Tuhan. Maka Allah Ta'ala tanya dalam surah Baqarah, kalau betul kamu anak Tuhan, kenapa kamu diazab oleh Tuhan kamu, oleh ayah kamu? Kenapa kena azab? Maka antara cara Al-Quran berinteraksi dengan hati-hati mereka, bertanya, menidakkan, malakum kaifa tahkumun, apa hal kamu? Bagaimana kamu boleh fikir seperti itu? Bagaimana kamu boleh buat keputusan seperti itu? Malahum bihi min ilmin, mereka tak ada ilmu, tak ada sumber ilmu pada apa yang mereka iktiqadkan itu. Mereka tak ada sumber ilmu. Tok nenek mereka pun tak ada sumber ilmu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, in yattabi'una illa zan wa inna zanna la yughni minal haqqi syai'ah. Hanya senya mereka itu hanya ikut zan, syak, benda yang tak ada dasar, rasa-rasa. Sesungguhnya zan dan syak itu sekali-kali tak boleh memberi apa-apa faedah dalam membuktikan perkara yang hak dan perkara yang benar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Amat besarlah kaburat. Amat besarlah kaburat. Amat besarlah kalimatan. Jadi kaburat kat sini, dia seperti ni'mah dan bi'sah. Iaitu, dia ada tamyiz. Kaburat, apa yang besar tu? Apa yang besar tu? Kalimatan. Tamyiz. Amat besarlah. Maka tertanya-tanya, apa yang besar? Kalimatan. Kalimah yang keluar daripada mulut mereka. Takhruju min afwahihim. Kalimah itu sebenarnya dia datang daripada mulut je. Tak datang daripada otak. Tak datang daripada hati. Dia datang daripada mulut. Orang kata cakap ikut sedap mulut. Itu maksud orang cakap ikut sedap mulut ni.
mulut dia sedap keluarkan perkataan tu, dia sebut. Tidak didasarkan oleh fikir, tidak didasarkan oleh renung dengan hati. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yang keluar daripada mulut-mulut mereka, in yaquluna illa kadhiba, hanya senya mereka ini, apa yang mereka sebutkan itu semua tipu, itu semua dusta, tak betul. In yaquluna illa kadhiba. Waluk bilkul. Dia punya terjemahan dia. In yaqulu illa. Kita cuba ambil mood ayat Quran ni. Bukan mood. Feel ayat Quran ni. Rasa dia. In datang, kemudian ada illah. Dia punya maknanya hanya senya. Nafi dan istisna. Maka bila kita baca ayat in yaquluna illa kadhiba, tegas. In yaquluna illa kadhiba, dengan tegas, dengan marah. Hanya senya mereka hanya mengucapkan kalimah yang dusta. Walau bilkul hijur baktehen. Mereka itu sama sekali yang mereka ucapkan itu adalah dusta. Dapatkan rasa ayat in yaquluna illa kazibah. Dapatkan i'tiqad ayat in yaquluna illa kazibah. Dengan penuh keyakinan kepada agama Islam, segala yang dikatakan tentang Allah mempunyai anak, in yaquluna illa kadhiba, in yaquluna illa kadhiba, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Aqidah ini dipasakkan dengan yaquluna illa kadhiba, yang mereka sebutkan itu dusta. Tak ada kemungkinan, tak ada. Tak ada kompromi, mungkin tak ada. Orang Islam dia tak ada macam tu. Toleransi mungkin. Yang Kristian sebut tu betul tak? Tipu. Apa yang mereka sebutkan itu dusta. Apa maksud apa yang mereka sebutkan itu dusta? Dusta ni dalam bahasa Arab maknanya sesuatu perkara yang khilaf dengan waqi', mengucapkan suatu perkataan ataupun suatu perkataan yang tidak sepadan dengan benda yang sebenar. Mereka mendakwa Rab mempunyai anak, sedangkan pada realitinya tidak, maka kenyataan ini dipanggil dusta. Mereka telah mengucapkan perkataan dusta. Mengucapkan perkataan dusta. जो अक्लन भी नामुमकिन है, कोई अदना अकल वाला भी उसका कायल नहीं हो सकता. और apa yang mereka sebutkan itu dusta, dan daripada segi logik pun tak mungkin berlaku. Orang serendah-rendah orang berakal pun tak akan cakap perkara ini kalau dia ada akal yang sempurna. Kalau dia ada akal yang sempurna, serendah-rendah, seperti satu orang ulama berhujah, bagaimana kamu mengatakan Nabi Isa tu Tuhan? Nabi Isa bagaimana dikatakan sebagai Tuhan? Nabi Isa pernah tidak ada, kemudian dilahirkan, dan kamu pun setiap tahun sambut kelahiran Nabi Isa. Jadi sebelum Nabi Isa lahir, maknanya dia tak ada. Jadi bila dia tiada, bagaimana Tuhan ini dia boleh melalui zaman dia tiada? Dia boleh berada zaman dia tiada, zaman dia kecil, zaman dia bayi. Bila sebut bayi, lemah.
Bila dia diperanakkan, maka maksudnya wujudnya dia perlu kepada benda lain. Wujudnya dia perlu kepada benda yang lain. Dia sebenarnya punca menamakan sesuatu yang sebenarnya tak layak pun dipanggil Tuhan. Puncanya adalah kerana tidak mengetahui takrif Tuhan. Tidak mengetahui ilah itu apa. Ilah tu apa? Yang boleh dikatakan ilah tu apa? Bila tidak tahu yang boleh dikatakan ilah itu apa, maka berlakulah salah dalam menentukan ilah sebenar. Contohnya, bila orang mentakrifkan, orang yang boleh buat benda luar daripada biasa, orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Dia Tuhan lah. Maka dia telah mengangkat orang-orang yang boleh menyembuhkan penyakit secara luar biasa itu sebagai Tuhan. Seperti ayah Pin. Tuhan itu adalah yang boleh menzahirkan benda daripada tiada kepada ada. Maka Dajjal itu adalah Tuhan. Dajjal itu adalah apa? Tuhan. Maka sebab itu dalam Al-Quran diterangkan sifat-sifat Tuhan. Diterangkan sifat-sifat Tuhan. Tuhan ini bagaimana? Ilah itu bagaimana? Bila dalam akidah kita tertancap man ilah. Ilah itu bagaimana sifatnya? Yang kata ilah tu sifatnya macam mana? Bila pada benda-benda yang kamu angkat dia Tuhan, sifat yang sepatutnya ada pada Tuhan tak ada, maka dia bukan Tuhan. Maka dia bukan Tuhan. Tetapi oleh kerana mendefinisikan, memposisikan sifat-sifat yang bukan sifat Tuhan itu, bukan sebagai pembeza, penentu yang ini Tuhan ataupun tidak, maka terjebaklah orang menamakan selain daripada Allah itu sebagai Tuhan. Jahil. Puncanya jahil. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Ayat yang seterusnya. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Kita tengok ayat yang ke-6 ini. Ayat yang ke-6 menceritakan tentang sifat dalaman yang ada dalam diri Rasulullah saat membangunkan, melaksanakan usaha dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ adalah kesinambungannya dengan ayat sebelum ini, iaitu apabila hambanya, iaitu Rasulullah, menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang engkar, yang mengeluarkan perkataan-perkataan syirik, maka ia sampai mendatangkan kesedihan yang amat sangat ke dalam diri Rasulullah. Bagaimana seorang Rasul tidak sedih kalau ada orang yang mengatakan Tuhan mempunyai anak? Bagaimana seorang Rasul tidak sedih bila melihat orang yang baginda mahu menariknya ke syurga tapi dia meronta-ronta nak masuk ke dalam neraka? Sedih terhadap umat ni hanya akan timbul bila kita pergi kepada umat. Maka dia akan datang sedih. Dia akan datang sedih. Cuba kita tengok perasaan yang datang ke dalam diri Rasul. Dan perasaan inilah yang sepatutnya ada dalam diri seorang da'i. Perasaan yang betul datang apabila cara betul kita buat. Ulama mengajar kita, untuk kita, apabila kita berjumpa dengan umat, kita pergi dengan kasih sayang. Bukan pergi dengan kebencian. Bukan pergi dengan melihat keburukan. Kalau kita pergi dengan kebencian, melihat keburukan, yang kita bawa balik ni benci. Bawa balik itu benci. Bukan bawa balik risau. Bawa balik itu benci. Ini bukannya tariqun nubuwah. Ini bukan caranya nubuwah. Tetapi tariqun nubuwah bergerak pergi kepada umat, walaupun umat seteruk mana pun, bila balik bawa risau, bawa bimbang. Risau dan bimbang ni hanya ada kalau kita dakwah dengan kasih sayang. Baru ada risau bimbang. Kalau kita dakwah bukan dengan kasih sayang, kita bawa balik benci. Maka bila kita bawa balik benci, kita tidaklah berada di atas manhaj nubuwah. Manhaj nubuwah kita tengok, Allah Ta'ala telah ceritakan tentang keadaan hati Rasulullah. शायद आप उनके पीछे अगर ये लोग उस मजमून कुरान पर ईमान न लाए तो गम से अपनी जान दे देंगे. Wahai Muhammad, fala'allaka. Wahai Muhammad, barangkali, wahai Muhammad, barangkali kamu mahu membinasakan dirimu, kamu ingin memberikan nyawamu, melihat kelibat mereka yang mengingkari Al-Quran yang kamu bawa, tidak beriman dengan Al-Quran. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Wahai Muhammad, begitu sekali kamu sedih melihat keadaan mereka. Barangkali kamu akan membinasakan dirimu. Itu sifat da'i. Dia menangis sampai binasakan diri dia melihat keadaan umat. Dia korbankan harta dia melihat keadaan umat. Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita da'i.
Dia korbankan masa dia untuk umat. Hatta nyawa, kalaulah dengan nyawaku umat boleh dapat hidayah, aku akan berikan nyawaku. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ. Barangkali kamu, wahai Muhammad, membinasakan dirimu di belakang mereka, menjejaki mereka. Maksudnya, kamu ikut keadaan mereka. Kamu berusaha bersungguh-sungguh untuk menyampaikan agama kepada mereka. Tetapi mereka tidak beriman dengan hadzal hadis, dengan hadis ini. Hadzal hadis maksudnya Al-Quran. Wahai Muhammad, barangkali kamu membinasakan diri kamu di belakang mereka, sekiranya mereka tidak beriman dengan berita ini, iaitu Al-Quran. Asafa, kerana sedih. Kerana sedih, mungkin sampai kamu akan binasakan dirimu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah yang bertubuh mulia. Yakni, maksud ayat ini, itna ghamnah kijai, wahai Muhammad, janganlah kamu terlalu berduka. Berduka sehingga hampir-hampir binasa diri itu. Nabi dalam ayat ini disuruh oleh Allah untuk perlahankan mujahadah, perlahankan rasa sedih. Lihat, Rasulullah begitu sedih, begitu korban, sehingga disuruh untuk perlahankan. Janganlah sampai binasakan diri. Janganlah sampai binasakan diri. Wajah yehe. Sebab apa? Sebab apa, wahai Muhammad, kamu tak perlu buat sampai macam tu. Tak perlu. Itulah dipanggil orang yang mana dia dalam hati dia tu memang begitu nak buat, sampai dia kena diingatkan jangan lebih sangat. Bukan Allah Ta'ala larang Nabi, tapi nak tunjukkan begitu sifat rahmat yang adalah hati Nabi terhadap umat dia, sehingga seperti membinasakan diri. Maka wahai Muhammad, kamu janganlah sebegitu. Sebabnya apa? Ditafsirkan sebabnya kenapa? Wajah yehe ke dunia alami imtihan he. Usme iman wa kufur और खैर व शर दोनों का मजमुआ ही रहेगा. सभी मुमिन हो जाएंगे, ऐसा ना होगा, उसी इम्तिहान के लिए. Sebab apa wahai Muhammad? Sebab dunia ni memang takdirnya ada kafir, ada iman. Nak jadi semua ni beriman, maka benda tu tak berlaku. Benda tu tidak akan berlaku. Kita mungkin biasa menemui ayat-ayat yang Allah Ta'ala ingatkan Rasulullah, ma anta alaihim biwakil, ma anta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, kamu ni tidaklah menjadi wakil kepada mereka. Maksudnya, kalaulah mereka ni mati dalam keadaan kafir, kamu tak ada apa-apa. Itu perlu diperlahankan. Kamu tak akan apa-apa. Wa ma anta alaihim. Kamu bukan wakil mereka. Kamu tidak bertanggungjawab. Kalau mereka tak dapat hidayah, tugas kamu menyampaikan. Ma anta. Kamu tak boleh kuasai mereka. Hidayah di tangan Allah. Tetapi itulah yang disebutkan. Walaupun Nabi yakin sebahagian manusia akan mati dalam keadaan kufur, tetapi kehendak Nabi SAW adalah supaya manusia mendapat hidayah. Kerana apa? Kerana Nabi sangat yakin bahawasanya sebahagian manusia akan mati dalam keadaan kufur. Tetapi kenapa masih ada sungguh-sungguh untuk menyampaikan dakwah? Betul, sebahagian manusia mati dalam keadaan kafir.
Tetapi tak semestinya si fulan yang masih kafir itu dia mati dalam keadaan kafir. Maka kita usahakan hidayat untuk dia, tetapi dia mati juga dalam keadaan kafir, maka da'i akan mendapat hidayat. Selalu disebut dalam dakwah ini, da'i pasti akan mendapat pahala. Da'i pasti akan dapat faedah daripada dakwahnya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama sahaja atas kamu. Kamu beri peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Ayat ini tidak menyatakan sawa'un alaikum, tapi sawa'un alaihim. Sama saja atas mereka. Untuk kamu tak sama. Untuk kamu tak sama. Untuk kamu tak sama. Kerana apa? Kerana kamu tetap akan dapat faedah daripada dakwah kamu. Mereka tak beriman, tetapi seorang da'i, sebab itu usaha dakwah ni jadi mudah. Kerana apa? Maulana Ilyas kata apa? Kita tidak ditaklifkan dalam dakwah ini, kita tidak ditaklifkan, tak dibebankan dengan hasilnya hidayat. Kita tak dibebankan dengan hasilnya hidayat. Kita dibebankan dengan usaha-usaha hidayat. Buat usaha-usaha jalan-jalan yang boleh mendatangkan hidayat, kita buat. Adakah menatijahkan hidayat ataupun tidak? Maka itu bukan tanggungjawab. Itu bukan tanggungjawab kita. Maka bila memikirkan perkara ini, maka dia meringankan beban, rasa berat dalam diri da'i, bahawasanya yang dia dipertanggungjawabkan buat kerja-kerja hidayat. Buat. Setelah kamu dah buat, tapi tak ada orang yang beriman, kamu berjaya. Kamu berjaya. Cuma kata Maulana Ilyas, setelah kita telah buat kerja-kerja hidayat, kita dah jumpa orang, kita dah khususi, tetapi nampaknya belum lagi nampak cahayanya, kita muhasabah apa yang kita dah buat. Muhasabah. Muhasabah dan terus baiki. Faedahnya apa? Faedah daripada kita bergerak untuk hidayat, kata Maulana Ilyas, dalam usaha dakwah, seorang da'i hendaklah niat dalam dakwahnya menyempurnakan agama dalam diri dia. Kalau seorang berdakwah dengan niat nak betulkan diri dia, bukan nak betulkan orang lain, faedah dia apa? Kalau orang dapat hidayat, dia tak bongkak. Kalau orang tak dengar dia punya cakap, orang lari, maka dia tak sedih. Dia tak tinggalkan usaha dakwah. Sebab apa? Maksud dia melakukan usaha dakwah untuk diri sendiri. Itulah hikmahnya. Dalam usaha dakwah diajar bahawasanya dalam kita melakukan dakwah, kita niat menyempurnakan agama dalam diri kita. Maka dalam ayat ini sebenarnya adalah merupakan terjemahan bagi ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang sarirah dalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, harisun, Rasulullah ini disifatkan sebagai haris, orang yang sangat tamak dengan hidayat. Walaupun dah banyak orang dapat hidayat, ini kalau ada satu orang ni dapat pun nak juga. Itu orang tamak, kan? Orang tamak dalam hidayat ini, walaupun dah banyak ni Fatah Mekah, nak lagi. Haris. Ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kalaulah ditadabburkan ayat ini sahaja, maka akan mendatangkan rasa malu dalam diri kita, khususnya asatizah, ulama, orang yang suka orang panggilnya pendakwah, tetapi ada ke sifat ni dalam diri? Ada ke? Ada ke rasa sekelumit bimbang?
terhadap keadaan umat yang di sekeliling kita. Bimbang. Bukan kita minta sampai rasa nak musnahkan diri ni. Rasa bimbang. Rasa sedih. Keadaan orang yang mana tolak agama. Tinggalkan agama. Maksiat berleluasa. Maka inilah yang kita belajar daripada ayat yang ke-6 daripada surah Al-Kahfi. Dan ini juga merupakan tasliyah daripada Allah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, janganlah kamu terlalu berduka, kerana sesungguhnya dunia ini hanyalah ujian semata-mata. Dunia ini hanyalah ujian semata-mata. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna, dunia ini adalah ujian semata-mata. हमने जमीन पर की चीजों को उस जमीन के लिए बाइज़ी रौनक बनाया. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallah. Kenapa tadi kita telah tafsirkan, pengarang telah tafsirkan pujukan Allah terhadap Rasulullah ini dengan mengingatkan bahawasanya dunia ini tempat imtihan je. Dunia ini memang akan ada orang yang kafir. Kenapa ditafsirkan begitu? Kerana meraihkan ayat yang selepasnya, yang mana dalam ayat selepas ini Allah yang kita sedang bacakan ini juga Allah menerangkan tentang sisi bagaimana dunia yang segala perhiasan yang ada di atasnya Allah jadikan sebagai ujian. Inna ja'alna, sesungguhnya kami, ja'alna telah menjadikan, ma'alal ardi, apa sahaja yang ada di atas muka bumi, zinatallaha, zinatallaha, sebagai perhiasan baginya, bagi bumi. Semua yang ada atas muka bumi ini adalah merupakan perhiasan. Merupakan apa? Perhiasan. Tujuan apa ni? Kami hias-hias bumi ni. Kami hias-hias bumi ni. Tujuannya linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah. Kami hias-hias bumi ni untuk uji manusia. Logon ki azmaish kare ke unme se ziyada acha amal kon karta hai. Jadi semua benda yang ada atas muka bumi ni Allah Ta'ala buat untuk Allah Ta'ala uji manusia. Siapakah di kalangan manusia yang bagus amalannya? Itu maksudnya. Itu maksudnya kehidupan atas muka bumi ni Allah akan tengok apa yang perkara yang terbaik. Siapa yang amal dia. Yang dilihat tu amal. Amal dia paling terbaik. Dia dapat tanah. Allah tengok apa benda yang dia buat dengan tanah tu. Dia dapat kereta, apa yang dia buat dengan kereta tu. Dia dapat isteri cantik, bagaimana dia tarbiyah. Dia dapat rumah, dia dapat duit. Dan apa sahaja benda atas muka bumi, tengok apa manusia buat dengan benda-benda yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala kurniakan bahan-bahan galian ni. Manusia cipta apa? Gunakan untuk cipta bom, musnahkan orang lain, ataupun gunakan untuk membantu agama, bantu orang lain. Itu semua Allah perhatikan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sama macam ayat Tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tengok sama. Ye imtihan kerana Allah Ta'ala uji. Kon us dunia ki zinan or rauna per. Siapa di kalangan manusia ni yang tertarik dan jatuh dalam fitnah keindahan dunia. Jatuh dalam fitnah keindahan dunia, lalu dia lupakan Allah. Dia lupakan akhirat. Dan siapa yang tidak begitu? Gharaz yehe, kesimpulannya dunia ini ada alam ujian.
Alam ujian. Oleh kerana dunia ini alam ujian, takwinan usme, kui mukmin hoga, kui kafir hoga. Maka secara takdirnya Allah, ada yang orang beriman, ada orang yang tak beriman. Pirgham bekar hi ab apna kam ke jai और उनके कफर का नतीजा दुनिया ही में ज़ाहिर हो जाने का इंतज़ाम ना की जाए, क्योंकि वो हमारा काम है, एक मुकर्रर वक्त पर होगा, चुनाचे एक रोज़ वो आएगा के. Jadi kamu tak perlu terlalu sedih. Tak perlu terlalu sedih, kerana semua benda yang ada atas muka bumi ini adalah merupakan Allah Ta'ala ciptakan ujian. Satu hari nanti, siapa yang engkar, maka dia akan menerima azab dia. Dan tanggungjawab azab itu bukan tanggungjawab kamu, tapi tanggungjawab kami. Maka kamu janganlah terlalu sedih. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. हम जमीन पर की तमाम चीज़ों को एक सौ मैदान कर देंगे. Sesungguhnya kami laja'ilun, pasti akan menjadikan ma'alaiha, apa sahaja yang ada atas muka bumi ini, sa'idan. Sa'id ni maksudnya satu medan yang luas, yang kosong, yang tak ada apa-apa. Maksudnya apa? Kami akan membersihkan semua yang ada atas muka bumi ini dan menjadikan dia satu padang yang kosong. Nah us per kui basne wale rahega, nah kui darghal pahara, nah kui makan ta'mil khulasa ke apna kam tablika करते रहे मुनकरीन के अंजाम bad ka itna gham nah kijai. Khulasahnya, kenapa Allah Ta'ala ceritakan perkara ni? Kenapa Allah Ta'ala ceritakan perkara ini? Dua ayat. Kita tengok dua ayat ni. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ayat ini datang selepas ayat yang memujuk Rasulullah supaya tidak terlalu sedih. Apa kesinambungannya? Kesinambungannya wallahu alam seperti yang dinyatakan oleh mufassir, iaitu wahai Muhammad, kamu janganlah terlalu sedih. Kerana dunia ini memang begitulah kami jadikan dia sebagai ujian. Segala benda-benda yang cantik atas muka bumi ini kami akan uji manusia, tengok, zahirkan siapa yang beriman, siapa yang kufur. Maka dah memang dunia ini ada yang akan ada yang kafir. Dan kamu jangan terlalu sedih tentang urusan kebinasaan mereka. Kerana suatu hari nanti tiba waktunya segala apa yang ada atas muka bumi ini akan kami binasakan. Boleh juga kita maknakan kami binasakan dengan makna kami turunkan azab. Kami binasakan dengan makna apa? Dengan makna akan datangnya hari kiamat, maka di sana akan ada penghisapan untuk mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanallah bismillah.